Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Wah, mic dulu nak pasang. Hari ni saya nak cakap tentang 3 generasi yang sentiasa wujud. Right? 3 generasi yang sentiasa wujud ni adalah generasi yang kita boleh lihat pada setiap zaman, dan kita pun sebenarnya tergolong dalam generasi tersebut. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Atiqullah bin Muhammad, daripada Yusra Group. Hari ni saya nak bicarakan tentang tajuk seperti saya beritahu tadi. Moga-moga tajuk ni bermanfaat untuk anda semua. 3 generasi yang sentiasa akan ada, dan kita nak tengok dia, kita nak tengok sisi mana kita, and then kita nak prevent daripada generasi yang generasi yang akan generasi yang tak betul ataupun generasi yang akan rosak. Generasi pertama yang saya nak share ini adalah generasi fighter. Nama dia fighter. Dia struggle, dia hustle. Generasi ini adalah generasi pertama. Generasi kedua adalah generasi yang kita panggil dia penerima manfaat ataupun beneficiary. Generasi yang beneficiary lah. Generasi yang ketiga adalah generasi pemusnah. Generasi ini adalah generasi pemusnah. Kita tengok apabila ada dulu kita tengok kita ambil contoh kemerdekaan negara Malaysia. Nanti kita akan pergi go deeply pada contoh yang lain lah. First kali kita ambil contoh ni dulu, kemerdekaan Malaysia. Kemerdekaan ni kita tengok dulu sebelum merdeka, nenek moyang kita, atuk kita, mereka fighter. Mereka fight dengan British, mereka fight dengan Jepun. Dan kalau di Indonesia mereka fight dengan Belanda. Kemudian sampailah berbagai peristiwa yang berlaku, dan kita tengok hari ni peristiwa Bukit Kepong, peristiwa berbagailah peristiwa, sampaikan mereka korbankan apa yang mereka ada, mereka korbankan. Right? Mereka ada gelang emas, mereka korbankan supaya Tunku Abdul Rahman, almarhum Tunku Abdul Rahman dapat pergi ke British, kemudian minta kemerdekaan daripada England lah. Kemudian kita menjadi negara yang merdeka. Rasminya 1957 beserta dengan Sabah dan Sarawak. Right? Mereka ni fighter. Kemudian generasi Perdana Menteri pertama, Perdana Menteri kedua, Perdana Menteri ketiga, Perdana Menteri keempat, mereka ni still fighter. Kemudian mereka meletakkan asas yang betul, and then negara dalam keadaan mencapai kemajuan yang tinggi. Right. Kemudian lahirlah generasi kedua. Generasi kedua ni adalah generasi yang menerima beneficiary, tadi yang saya beritahu. Beneficiary, generasi yang menerima manfaat daripada kesusahan generasi pertama. Generasi yang menerima manfaat daripada kesusahan generasi pertama. Generasi yang kedua ni, generasi yang mereka ni mereka rasa mereka ada sikit rasa kesusahan tu, tapi mereka tak betul-betul rasa susah. Jadi mereka dalam keadaan yang selesa. Bila mereka dalam keadaan yang selesa, mereka cenderung untuk bermewah-mewahan, mereka menikmatilah. Sebagai contoh kita tengok apabila negara ditadbir oleh start daripada PM yang keempat, kelima dan keenam, ini ketujuh sampai sedar tak sedar kita dah ada 9 PM. Ini semua adalah generasi kita tengok kalau kita nak kata generasi keempat, kelima, keenam adalah beneficiary. Adalah jenis beneficiary di mana mereka menikmati hasil-hasil yang telah yang pengorbanan dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Jadi kita tengok negara maju pada tahap tu, kita punya ekonomi sangat bagus pada waktu tu, pekerjaan berkembang, gaji meningkat. Kita tengok pelabur-pelabur luar juga banyak masuk pada zaman penerima manfaat. Right? Maknanya kita kata ini adalah zaman kegemilangan. Okey. Dan jadilah zaman yang ketiga.
Wallahu alam, zaman ketiga tu pada saya yang saya tengok di Malaysia belum lagi lah. Belum ada zaman yang ketiga. Belum muncul zaman ketiga. Di mana zaman ketiga ni yang tadi mula-mula susah, kemudian disenang. Generasi yang ketiga ni lahir daripada generasi yang kedua. Right? Generasi yang ketiga ni lahir tanpa rasa susah dan tanpa rasa susah, dan hidup-hidup dah celik-celik mata dah sesenang. Bila mereka celik-celik mata dah rasa senang, mereka cenderung untuk berfoya-foya, mereka lupa dalam banyak benda lah. Kita yang pada saya di Malaysia belum lagi melalui fasa yang ketiga. Ini adalah generasi pemusnah. Kerana generasi yang tidak ada, kita panggil generasi yang tidak ada pengorbanan yang mereka lalui, kemudian mereka hanya menikmati sahaja. Mereka hanya menikmati sahaja hasil daripada pengorbanan yang dilakukan oleh generasi pertama dan kedua. Okey, generasi ketiga yang kita tak nak lahirkan. Okey, kalau dalam bisnes pula, tadi tu kita cerita dalam konteks kenegaraan. Bagaimana dalam bisnes? Dalam bisnes pula kita macam ni. Bisnes ni contoh saya buat bisnes. Bisnes yang saya sedang buat sekarang adalah servis untuk saya offer servis pada klien-klien lah. Servis Unify, servis untuk pelaburan hartanah, servis untuk penapis air, itu semua dan takaful. Okey, itu adalah servis yang saya lakukan. Katakan saya struggle bina perniagaan yang saya sedang buat sekarang, jenama brand Yusro Group. Saya struggle bina. Saya bina betul-betul, saya lalu susah, saya terantuk, and then saya kena belajar banyak benda. Kita struggle, kita nak susun, semua kita susun, and then sampailah satu masa Yusro Group ni dah jadi berkembang, dah dikenali di seluruh Malaysia, and then dia sangat baguslah pada waktu tu, right? Kita kata ini hasil daripada susah payah yang saya ini contoh hasil daripada susah payah yang saya lalu semua beberapa tahun untuk saya set up Yusro Group, and then bila Yusro Group dah berkembang, dia akan jadi generasi kedua. Generasi kedua ni mungkin pada waktu tu Yusro Group dah maju, and then dia ada hala tuju yang jelas, income pun dah banyak, maka lahirlah generasi kedua, generasi yang rasa selesa. Pada waktu tu mungkin pekerja-pekerja yang masuk ke dalam Yusro Group tak rasa kesusahan yang dirasai oleh orang yang pioneer, yang pertama, yang mula-mula ada sewaktu Yusro Group ditubuhkan. Contoh ni contoh, saya kata contoh Yusro Group lah, right? And then generasi kedua ni dia masuk, contoh generasi pertama dulu tak ada bonus kerja, kena siang malam, and then medical belum ada, benefit belum ada, belum dapat allowance travel, and then belum dapat package umrah dan sebagainya. Generasi kedua ni generasi yang rasa benda manfaat daripada manfaat tu lah. Mereka masuk je, mereka gaji dah tinggi, and then bila gaji dah tinggi, mereka pun dapat allowance lagi, and then dapat juga medical benefit. Jadi generasi ni dah mula rasa seronok, dan mereka mula productivity mula menurun. Generasi pertama tadi mereka buat betul-betul sebab bukan kerana duit, tapi mereka productivity mereka tinggi. Generasi kedua ni productivity mereka dah mula menurun, tapi mereka dalam keadaan yang selesa lah. Maknanya Yusro Group akan lalu satu fasa, kita panggil dia dalam bisnes fasa plateau. Plateau ni maknanya dia macam ni je, dia tak naik dan dia tak turun, dia plateau. Sebab orang-orang yang dekat dalam company tu, dia penerima manfaat, dia beneficiary. Mereka adalah beneficiary, di mana mereka menerima keselesaan dan menikmati hasil daripada kesusahan yang pertama tadi. Okey. Kemudian generasi yang seterusnya masuk, syarikat dah plateau ni, maknanya tak ada improvement dan sebagainya. Jadi generasi yang ketiga pula datang. Jadi apabila generasi yang ketiga datang, mereka juga menikmati
hasil daripada generasi pertama tadi, tapi mereka terikut-ikut perangai generasi kedua, generasi yang selesa. Jadi mereka mula tak sedar apa yang sedang mereka lakukan, kemudian Yusra Group akan jatuh. Alright, jatuh. Dan seperti yang kita tahu, saya beritahu tadi, 3 generasi yang akan sentiasa ada. Bila Yusra Group jatuh, akan ada pula orang yang mempertahankan Yusra Group, and then dia fight untuk naikkan balik Yusra Group. Itulah yang berlaku sekarang. Dan saya sure 3 generasi ni akan ada dan akan berpusing sampailah dunia ni tak ada, sampai kiamat lah. Sampai kiamat akan ada orang yang fighter, ada orang yang menerima manfaat, dan ada orang yang memusnahkan manfaat tersebut. Begitulah yang berlaku dalam konteks dunia Islam. Nabi SAW dulu, Nabi Muhammad, dia fighter. Baginda dan sahabat baginda fighter, bangunkan Islam. Kemudian turun pada Khulafa Ar-Rashidin, kemudian pada pemerintahan Abbasiyah, pemerintahan Umayyah, sampailah pemerintahan Turki Uthmaniyah. Maknanya generasi yang nak naik ni, nak naikkan Islam. Kemudian Islam dah naik, kemudian barulah maknanya bila generasi kedua ni, generasi Abbasiyah, generasi Umayyah, dan generasi seterusnya adalah generasi beneficiary. Mereka menerima manfaat yang besar daripada hasil daripada yang pertama tadi. Kemudian lahirlah sampai Turki Uthmaniyah 1924. Maka mereka adalah generasi yang ketiga. Generasi ketiga, generasi kejatuhan. Jadi kita waktu kematian Sultan Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid II, kita semua telah ditinggalkan yatim. Dunia Islam telah ditinggalkan yatim, bukan Turki. Jadi itulah yang berlaku. Jadi macam mana, contoh, kalau itu kita dah cerita tadi dari segi kemerdekaan negara kita dah cerita tentang bisnes, kita dah cerita juga tentang dunia Islam. Sekarang ni kita nak cerita dalam konteks keluarga pula. Dalam konteks keluarga, kita adalah waktu kita kaya, and then kita cerita dengan generasi kedua terus. Maknanya kita lahir kita dah selesa. Kita tak cerita yang generasi pertama, kita lahir dah selesa, and then kita dapat anak kita ni hasil daripada keselesaan kita. Macam mana kita nak pastikan, kita nak make sure anak kita ni tak jadi generasi ketiga, generasi pemusnah. Alright, contoh kita hafal Quran, anak kita hafal Quran, takkan generasi yang ketiga ni tak hafal Quran. Kita nak jadikan mereka lahir macam mereka generasi pertama. Maknanya kita tak nak wujudkan generasi ketiga dalam family kita. Macam mana cara untuk kita buat macam tu? First sekali, saya dengar tadi ceramah daripada Ustaz Abdul Somad bagi tahu, kalau kita nak lahirkan generasi pertama, kita mesti kita jangan bagi mereka generasi kedua ni rasa senang sangat. Maknanya selesa sangat. Bila mereka selesa, mereka makan kenyang, and then mereka rasa keselesaan, mereka tak rasa susah tu, jadi mereka cenderung akan lupa. Jadi kita kena make sure bila kita jadi seorang ayah nanti, suatu masa kita jadi ayah, kita jangan bagi anak kita senang sangat. Kita bagi dia rasa susah sikit. Kalau kita ni, kita hantar anak-anak kita pergi belajar dekat pondok, dekat pondok. Jadi mereka kena duduk pondok. Dulu saya duduk kat pondok, tuan-tuan. Saya duduk kat pondok dulu. Semua kena buat sendiri lah. Pergi kat pondok, kena kemas pondok semua, and then kita kena masak sendiri, and then kita pergi basuh baju sendiri, semua benda buat sendiri. And then memang susah. Pondok pun tak adalah lawa sangat kan. Jadi macam kita rasa kesusahan tu, rasa susah tu, and then barulah kita akan sedar. Kemudian saya berpindah ke sekolah menengah agama nilai. Itu memang senang. Saya kata senang. Sebab apa? Saya suka dekat sekolah menengah agama nilai. Saya rasa sebab banyak fasiliti ada. Tu pun saya pernah pergi sekolah yang lebih maju lagi, dan ada lagi lah sekolah lain. Jadi saya nak beritahu tentang kita kena bagi, kalau kita tak nak lahirkan generasi yang ketiga, kita kena bagi generasi yang pertama dan kedua, generasi yang kedua dan ketiga rasa susah. Kemudian barulah tak terlahir generasi pemusnah tadi. InsyaAllah belajar something daripada perkongsian hari ini. Saya harap perkongsian ini memberikan manfaat pada anda. Apa yang lemah tu daripada kelemahan saya dan syaitan, yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda suka dan dengan video ni, anda boleh share dan like
Jika ada komen ataupun ada topik-topik yang anda nak saya cakap, just drop the comment. Alright. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.